Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Takutnya aku setiap kali aku mendengar perkataan riba diucap. Gentarnya hati ini apabila terkenangkan amaran keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengharaman riba. Jauh di sudut hati, pelbagai persoalan timbul, bermain di kotak fikiran. Mengapa amalan riba masih wujud sekarang, malah semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat? Di mana silapnya? Adakah mereka tidak tahu atau mereka enggan ambil tahu? Riba, engkau adalah satu unsur tambahan atau lebihan. Engkau hadir dalam timbangan atau sukatan. Hadirnya engkau acap kali jika berlakunya pertukaran bahan ribawi. Hadirnya engkau acap kali dalam urusan jual beli dan hutang piutang. Bahan ribawi, sekadar mata wang dan bahan makanan. Engkau bermain dalam pertukaran antara dua pihak. Tetapi permainan engkau haram. Bila mana engkau bermain tanpa timbangan yang sama. Bila mana engkau bermain dengan ditangguhkan penyerahan kepada satu pihak. Emas, perak, gandum, barley, kurma dan garam antara bahan permainannya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba sampai berlipat ganda banyaknya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatlah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ini merupakan ayat tentang pengharaman riba peringkat pertama. Bukan peringkat pertama, peringkat yang ketiga. Untuk peringkat yang pertama, tak silap aku, merupakan iaitu surah Ar-Rum ayat 39, yang bermaksud dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Okey, ini merupakan pengharaman riba pada peringkat yang pertama. Untuk peringkat yang kedua iaitu surah An-Nisa ayat 161, di mana yang bermaksud dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan kerana mereka makan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Sadaqallahul Azim. Dan peringkat yang keempat iaitu surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 285. Satu hadis riwayat Abu Dawud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pasti akan tiba satu zaman kepada manusia yang pada waktu itu tidak seorang pun yang tidak makan riba,
Jika dia belum pernah makan harta riba, dia pasti akan terkena wa'id ibu-ibunya. Akak Usrah bagi perkongsian tentang riba. Syukur Alhamdulillah, dapat juga tambah ilmu di dada ini. Rupa-rupanya banyak pendapat ulama tentang pembahagian riba ini. Dan kebanyakan ulama mengklasifikasikan riba ni kepada dua jenis, iaitu riba al-fadlu dan riba al-nasi'ah. Dan pembahagian ini menurut mazhab al-Hanafi, al-Maliki dan juga al-Hanbali. Manakala al-Syafi'i pula menambah dua jenis yang lain, iaitu riba al-yad dan juga riba al-qard. Okey, tapi secara umumnya fuqaha ni dia membahagikan riba ni terbahagi pada dua bahagian, di mana setiap jenis bahagian ni ada lagi dua pecahan dia. Okey, so lebih baik aku buat pertemidan untuk berfaham lagi tentang pembahagian riba ini. Okey, jadi riba ni terbahagi kepada dua. Okey, di mana ada riba jual beli al-buyu' dan juga riba hutang piutang al-duyun. Okey, riba hutang piutang ni apa ya? Sebarang lebihan yang disyarat atau dijanjikan untuk diberi kepada pihak tuan punya hutang atau untuk dimanfaatkan olehnya. Okey. Kalau untuk riba al-qard pula, iaitu pecahan kepada riba hutang piutang, iaitu hutang yang disyarat atau dijanjikan sesuatu faedah atau manfaat untuk kepentingan tuan punya hutang. Jadi ianya haram. Okey. Manakala satu lagi pecahan iaitu riba al-jahiliyah, di mana cas yang dikenakan kepada hutang asal kerana orang yang berhutang ni dia bayar lambat. Okey, macam mana pula kalau riba jual beli? Okey, riba jual beli bagi kedua, iaitu ada riba al-fadlu dan juga riba al-nasi'ah. Kalau riba al-fadlu ni di mana transaksi antara dua barang tu disama jenis tapi timbangan dia tak sama. Okey, manakala riba al-nasi'ah ni pula sama jenis juga pertukaran antara dua barang, tapi di situ ada berlakunya penangguhan dalam bayaran. Okey, so ni ialah antara pembagian riba. Okey, siap dah aku punya nota. Alhamdulillah ya Allah kerana Engkau beri kefahaman kepada aku. Riba kerana engkau hidup manusia menjadi sempit, hidup manusia menjadi gelap, engkau buntukan jalan hidup manusia. Hutang pinjaman yang sepatutnya dapat dilangsaikan, yang seharusnya dapat dilunaskan, hutang kereta, hutang rumah, hutang segala-galanya. Tetapi kerana engkau riba, hutang jadi semakin bertimbun, bergunung-gunung tidak dapat dilunaskan. Manusia jadi buntu, jadi keliru, jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. 1% riba kau kumpulkan, 1000 kali ganda untung engkau dapatkan. Astaghfirullahalazim.
Riba, engkau masih tegar dengan kehadiran engkau, sedangkan satu persatu peringatan telah diturunkan, tetapi engkau masih angkuh beroperasi. Tidak sedarkah engkau perlahan-lahan dalam diam, engkau buat manusia berpecah belah. Engkau merangsang dan merosakkan akal dan jiwa manusia. Dalam diam, dalam tidak sedar, lahir manusia dengan sifat yang rakus, gelojoh, tamak, kedekut dan ego. Sedekah dipohon, sedekah diminta. Tetapi dengan angkuh, dengan bodoh sombongnya manusia, mereka memandang sedekah itu dengan jijik dan ditepisnya dengan hina. Manusia jadi pentingkan diri sendiri. Allahu Akbar. Sumbangan wakaf dipinta bagi bantu sesama Islam, tetapi kerana jiwa yang rosak, hati yang hitam legam dek kerana engkau riba, manusia tidak ambil peduli. Hilang semuanya, hilang semua sekasih sayang. Riba, tidak selangkah engkau cuba undur, tetapi beribu langkah engkau maju ke hadapan. Dari sekecil-kecil sehingga sebesar-besar pihak engkau takluki. Dari individu, keluarga, institusi dan masyarakat. Kerana kehadiran engkau riba, majikan jadi pening kepala, bimbang, kusut, kalut. Kerana hilang dan musnah daya penarik pelabur. Pelabur undur diri, mereka lari, mereka enggan tawar diri untuk melabur dalam institusi. Walaupun pelbagai cubaan, usaha, pujukan, tawaran dan janji cuba diberi, namun tetap majikan gagal. Majikan serba salah, tetap terpaksa dengan berat hati, terpaksa jua pekerjanya dibuang. Dengan berat hati, terpaksa diserahkan sampul itu. Sampul yang hitam walaupun putih pada zahirnya. Kenapa hitam? Kerana disebabkan sampul itu, masyarakat jadi terhuyung haya, menjadi mabuk fikirannya. Kerana hilang punca pendapatan, hilang pekerjaan. Bagaimana diri mahu disara, apatah lagi isteri dan anak-anak. Pemakan riba, bersenang lenang, koyang kaki, tanpa usaha, tanpa kerja. Tetapi engkau kaya, engkau tindas yang tidak berdaya. Dosa segunung tiada kau rasa. Riba, sungguh dahsyatnya engkau. Engkau memandu tingkah manusia ke arah yang dusta. Sistem yang membunuh manusia sebelum mati. Di institusi kewangan, engkau adalah faedah.